أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izinnya juga dapat kita bersama-sama pada tengah hari yang mulia ini, hari yang mulia ini. Salam salawat ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarga, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Yang saya muliakan tuan-tuan imam dan tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ustaz dan ahli jawatankuasa masjid. Sesungguhnya kedatangan saya pada tengah hari ini merupakan julung-julung kalinya. Namun sebenarnya saya tidak asing di kawasan sini. Biasanya sebelum berdiri masjid ini lagi, tak tahu dah 30 tahun apa, ada di antara jemaah kita ni, ada yang saya yang mengijab kabulkannya, yang mana saya adalah mantan PPN di Lembaga Ketam Malaysia, termasuklah kawasan Kota Damansara. Wallahu a'lam. Tapi sekarang ni dah duduk di Rawang Selangor, di Rawang Kampung Tradisi. Maknanya itu kenangan ya. Jadi kalau ada sesiapa yang ingatlah, khusus dulu di Sorok Asabah, sana dulu ya. Itu yang pertama. Tujuan hidup kita hanya satu sahaja, yakni untuk mendapatkan, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain melainkan redha Allah. Itulah yang diungkap oleh para wali-wali Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, kepada engkau yang aku maksud, redha engkau lah yang aku tuntut. Daripada alam arwah kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan termasuk di dalam sifat-sifat ma'ani. Apabila Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu rabbikum, adakah kamu akan cari Tuhan selain pada aku? Saya dengar tidak, engkaulah yang sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hantar kita di muka bumi ini. Maknanya kita sekarang ini berada di muka bumi. Tak kala kita tu selamat dilahirkan, maka ayahanda kita akan mengazankan. Tujuan mengazankan itu adalah mengingatkan janji kita di alam arwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti ayah kita akan mentasdikkan doa yang begitu punya cantik. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai anakku, ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar. Teruslah dia akan menyambung, asyhadu an la ilaha illallah. Dan dalam hati ayah kita akan berkata, ingatlah wahai anakku,
yang nyata melainkan Allah. Diikuti dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingatlah anakku bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah kekasihnya, utusannya untuk kamu. Janganlah kamu lari daripadanya, agamanya. Sampailah mengatakan hayya 'alas shalah. Marilah bersemayam wahai anakku. Apabila dipanggil kamu bersolat, bersolatlah anakku. Hayya 'alal falah. Apabila menuju kejayaan, wahai anakku, bangunlah, bangkitlah kepada membangunkan diri kamu. Maka wajiblah kamu akan menjawabnya. Kamu tak ada daya upaya anakku, melainkan daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pegangan kita daripada pengajaran pendidikan yang pertama daripada ayat kita. Apabila sampai akal balik, sekali lagi kita itu diingatkan oleh ayahanda kita dan ibu kita, yakni peringatan janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam arwah dulu. Inilah yang kita datang. Kita datang pada hari yang mulia ini. Pada hari yang mulia adalah untuk membenarkan, tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hinggalah kesudahan kita di akhirat kelak. Maksudnya kita sekarang hidup menanggung amanah, iaitu membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah saudara-saudaraku, di antara perkara yang kita mengingatkan, kita doakan saudara-saudara kita, yakni ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang memiliki iman dan takwa. Engkau yang memiliki iman dan takwa, kurniakanlah iman dan takwa kepada saudara-saudaraku seagama. Ya Allah, jadikanlah iman dan takwa hidup di dalam penghidupan mereka. Jadikanlah iman dan takwa nur, cahaya di dalam hidup dan penghidupan mereka. Ya Allah, jika kusudahilah hidup dan penghidupan saudara, terutama anak-anak dan isteriku dan asal keturunan, sudahilah dengan iman dan takwa. Janganlah kau sudahi tentang kufur dan maksiat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tak kala mereka hidup, ya Allah, hidupkanlah mereka dalam mengingati-Mu, dan tak kala kamu mati, ya Allah, pertemukanlah mereka dengan sesungguhnya Engkau yang menghasilkan maksud dan hajat. Itulah tanda-tandanya orang yang kasih dan sayang kepada sesama saudaranya. Tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan Allah, apabila disebut tetamu-tetamu Allah, maksudnya semua yang hadir ini semuanya tetamu Allah, dijemput oleh Allah. Tidak ada satu pun yang datang adalah dengan jemputan selain daripada Allah, kecuali jemputan datang itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, apakah kita dijemput oleh hawa nafsu kita ataupun dijemput oleh keyakinan dan kepercayaan kita, itulah menjadi tunggak kepada akidah, kepercayaan, keyakinan kita. Apabila disebut tentang akidah, maknanya pertama, kita menyaksikan semua saudara kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya dan upaya sedikit pun nak menolak keburukan, nak membuat kebaikan, melainkan daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menyaksi, kita melihat
Sekarang ni bukan daya upaya tuan-tuan semua dapat datang, melainkan dengan daya upaya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin dan percaya bahawa apabila disaksi pasti menyandarkan kepada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila menyandarkan kekuatan Allah SWT, meskipun kita ni disuruh oleh syarak untuk berbuat iman dan amal, namun kita dilarang menyandarkan iman dan amal kita kepada kekuatan kita. Dilarang kita ni menyandarkan kekuatan kita itu melakukan sesuatu perbuatan. Dilarang, meskipun syariat menyuruh kita. Jadi setiap guru-guru ataupun ustaz-ustaz pasti akan pertamanya akan mengingatkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapatlah kita datang, maka dapatlah kita hadir. Terutamanya pada hari ini, hari yang mulia ini, Jumaat ini, maka dapatlah kita datang. Datang tu adalah dengan kudrat, iradah serta ilmu Allah Ta'ala, dengan kuasa, dengan kehendak, dengan pengetahuan Allah. Apa maksudnya? Bukan dengan kuasa kita, bukan dengan kehendak kita, bukan dengan pengetahuan kita. Kita tu, saya dan juga tuan-tuan. Jadi apabila kita memandang kepada sesuatu ni, itu yang dikatakan betul-betul sebagai tetamu Allah yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sekadar apa tujuan kita datang? Adalah untuk membenarkan. Ketiga, untuk membenarkan kepercayaan dan keyakinan kita dengan lisan kita, dengan tasdik hati kita, dengan perbuatan kita, bahawa kita ni adalah menanggung amanah Allah Subhanahu Wa Taala tadi, menanggung kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan tahap yakin. Tahap yakin 100%. 100% tahap yakin. Tahap yakin ini terbahagi kepada 3. Satu, ilmu yakin. Yang keduanya, ain yakin. Yang ketiganya, hakul yakin. Jika merangkum 3 perkara ini, dikatakan kita itu adalah memiliki keyakinan 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan ilmu yakin? Ilmu yakin ialah pengetahuan yang sebenar-benarnya. Pengetahuan yang sebenar-benarnya. Maksudnya pengetahuan yang diambil daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Maknanya kita baca tak cukup memadai dibaca kalau tak dibaca dengan tafsirnya. Terus kita faham. Daripada kita faham itulah baru timbul tentang kebenaran. Itulah bermulanya. Satu. Kedua, ilmu yakin. Apa arti ilmu? Ilmu ni menunjukkan sesuatu kepada sesuatu. Kita tak kenal ini masjid apa. Kita tak kenal hari Jumaat, tak kenal apa pun, kecuali ilmu itulah yang menunjuk kita kepada sesuatu. Dan ilmu ini dia tak boleh berdiri dengan sendiri, sebab dia berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala yang menunjuk kita kepada sesuatu. Kenal, tahu.
Itulah terbitnya pada ilmu yakin. Ain yakin, penglihatan yang sebenar-benarnya daripada ilmu yang kita yakin. Dia menerbitkan ataupun menjadikan penglihatan yang sebenar daripada keyakinan, daripada ilmu yakin. Betul, ini ilmu yakin. Sampailah kepada hakul yakin, sebenar-benar yakin. Saya nak ambil contoh kecil nak tuan. Jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang, maksudnya Jambatan Pulau Pinang daripada seberang perai melintasi selat Pulau Pinang hingga nak sampai ke Pulau Pinang. Nak dibina Jambatan Pulau Pinang pasti dengan ilmu yang yakin. Pasti dengan ilmu yang yakin. Tidak memadai dengan 10-50 keyakinan. Boleh 50-50. Maknanya saya cerita Sa'zon Waham tadi. Ataupun dia katakan tak boleh. Itu katakan Sa'zon Waham bahawa Jambatan Pulau Pinang ni boleh. Tak boleh. Maknanya tahap pengetahuan dia ada di dalam Sa'zon Waham bahawa Jambatan Pulau Pinang ni boleh dibina ataupun tidak. Jadi Jambatan Pulau Pinang dah terbina. Jadi maknanya daripada ilmu yakin, 100% yakin, jadilah Jambatan Pulau Pinang. Jadi Jambatan Pulau Pinang, jadilah masjid ni, jadilah kereta, jadilah apa benda pun, semua jadi pada ilmu yakin. Ilmu tadi itu adalah ilmu Allah. Allah Ta'ala menghendaki jadi, kun jadi. Kemudian ain, penglihatan yang sebenar, inilah masjid. Maknanya kita tu betul-betul kenal ini Jambatan Pulau Pinang. Kemudian kita benarkan ini Jambatan Pulau Pinang, kita benarkan ini masjid, kita benarkan ini solat, sembahyang. Nah, itu sudah hakul yakin, benar lagi yakin. Kita pergi dekat seberang perai tu, kemudian kita pergilah naik di atas jambatan. Kita pergilah sampai seberang, sampai Pulau Pinang. Sama ada kita naik kereta ke, lori ke, basikal ke, apa ke, tapi kita berjalan tu maksudnya kita membenarkan ini jambatan boleh menyeberangi Jambatan Pulau Pinang, boleh menyeberangi selat Pulau Pinang. Itu hakikat. Sama juga daripada alam arwah dahulu. Alam arwah dahulu, Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kita ilmu dah, ilmu yakin. Sekarang kita dalam perjalanan nak balik kepada dia. Ni jambatan yang kita buat. Kemudian sama ada kita tu nampak ataupun ain yakinnya, ataupun masih tidak membenarkan lagi tentang hidup dan penghidupan kita. Benarlah ini jambatan. Tahulah kita sekarang bahawasanya tujuan kita hidup sekarang ni adalah untuk membenarkan kepercayaan dan keyakinan kita. Membenarkan dengan lidah kita, betul ini jambatan,
betul ini ilmu Allah. Cuma kita dilalai oleh kecantikan, kegairahan dan sebagainya tentang jambatan Pulau Pinang. Kita dah tak nampak dah bahawa jambatan Pulau Pinang itu adalah daripada ilmu yakin yang kita yakin. Dah tak nampak dah. Sama juga wujudnya kita. Kita dah lupa wujud kita. Boleh datang di sini. Kita lupa daripada ilmu yakin tadi. Lupa. Kecuali orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tujuannya, harapnya supaya Allah Taala ingat kepada dia. Sebab kita tak mampu nak mengingati Allah. Allah Taala jadikan alam ini supaya ingat kepada dia. Kemudian dia mengingatkan kita kepada dia, baru ingat. Itu yang berlaku. Apabila kita tu memandang kepada jambatan Pulau Pinang, maknanya jambatan Pulau Pinang tu kita betul-betul saksi. Aku naik saksi. Kelihatan yang jelas nyata. Tak ada ilmu ni melainkan ilmu Allah. Ini yang Allah Ta'ala jadikan alam ni. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang nyata melainkan Allah. Terang nyata. Apabila kita pandang jambatan Pulau Pinang, kita ingatlah kepada Allah. Kita pandang masjid ni, kita ingatlah Allah. Kita pandang segala jemaah ni, kita ingatlah Allah. Semua yang hadir ni semua orang elok, semua orang baik. Sebab apa? Semua Allah Ta'ala jadikan, semua Allah Ta'ala ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan aku yang menjadikan kamu dan mencipta perbuatan kamu. Jadi orang yang tauhid 100% kepada Allah, tidak ada sangka sedikit pun kepada setiap individu, sama ada yang datang ni ke ataupun yang tidak datang ke, sama. Sebab itu kehendak Allah. Apatah lagi yang datang tu. Itu sebabnya dia sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia memandang kepada ilmu Allah, dia pandang kepada kudrat Allah, kuasa Allah dia pandang. Nampak rumah dia, nampak itu, nampak itu. Kemudian datanglah Bilal azan. Hayya 'alas shalah. Marilah bersembahyang. Marilah bersembahyang. Wajib dijawab. Wajib dijawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wajib. Kalau tak dijawab, besok di akhirat, bukan siapa yang buat, kita sendiri buat. Ambil timah melonggak tu, tuang tengok kanan, dua tengok kiri. Tak jawab, maka wajib dijawab. Menunjukkan, menandakan bahawa tak ada kuasa melainkan kuasa Allah. Datang kita tadi, ya dah, tetap dalam hati itu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apabila diingatkan, aku tak ada daya dan upaya ni, tak ada daya dan upaya, melainkan daya upaya Allah. Menetap dalam hati itu, barulah makna kita tu memandang apa yang berlaku, semua daya upaya Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah timbul hati itu bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, keempat, saya nak bawa tuan-tuan semua, ya, tolong kali ini pasti saya terfikir pada diri saya. Tuan-tuan semua dah okey lah. Terfikir nak melihat kewibawaan apa yang Ustaz nak cakap nanti. Itu yang pertama sekali. Maknanya apa pegangan saya? Apa pegangan saya?
Itu yang paling penting. Jadi maknanya di sini saya mengimarahkan kepada tuan-tuan semua, yakni kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebutkan mentauhidkan, bermakna pasti permulaannya adalah ada pengetahuan tentang ilmu tauhid. Maknanya ilmu tauhid. Apa dikatakan ilmu tauhid? Ilmu tauhid membicarakan tentang akidah ataupun pegangan atau keyakinan di dalam agama kita, agama Islam, dengan dalil. Ilmu tauhid membicarakan tentang akidah. Jadi saya menyuruh perkara pertama, duduklah dalam majlis-majlis ilmu, berhubung tentang tauhid kepada Allah. Apa arti tauhid? Mengesakan apa yang diesakan. Barulah kita tu maknanya tadi yang katakan tadi bertauhid. Bertauhid. Bertauhid apa? Kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang menjadi sekalian alam, dengan sebulat-bulat keyakinan yang tidak ada sekutu baginya, yang tak ada setanding baginya. Itulah orang bertauhid. Apa maksudnya sekarang? Pengajaran dia sekarang kita mentauhidkan semua jemaah, mentauhidkan semua jemaah bahawa tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Maknanya penglihatan kita, penglihatan yang tertuju kepada Allah, yang hadir ini menjadi batu-batu tasbih. Kita ingat kepada Allah. Sepandang muka sebulan, ingat Allah. Pandang muka sebulan, ingat Allah. Pandang sebulan, ingat Allah. Bagulah. Apatah lagi kita memandang terus kekal. Ingat pada Allah apa? Ingat janji kita di alam arwah dulu. Ya Allah, ya Tuhan. Janji kita dulu mengaku bahawa Allah itu Tuhanku. Masuk alam kubur apa ditanya? Allah juga. Kemana pergi pun Allah juga. Ya Allah, ya Tuhan. Itu amanah yang kita pegang sekarang. Adakah kita cari selain daripada Allah? Jadi kita muhasabah. Itu pasalnya saya katakan, iaitu pada tengah hari ini, kita kembali balik kepada duduk dalam majlis-majlis ilmu. Duduk dalam majlis-majlis ilmu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Nak tahu surga dunia ini adalah majlis ilmu. Kita tak ada daya dan upaya nak datang menghadirkan majlis ilmu. Ni majlis ilmu semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pegangan kita, yang menghendaki aku hadir. Maksudnya dengan kasih sayang Allah taala menghadirkan kita ke dalam majlis ilmu. Dengan kasih sayang Allah taala menghadirkan kita dalam majlis ilmu. Majlis ilmu apa? Taman-taman surga. Tahulah kita sekarang ni nak masuk surga tu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi surganya dunia ini adalah majlis ilmu, taman-taman surga. Dikehendaki pada kita dengan ikrar, dengan perbuatan, bersyukurlah, berterima kasihlah. Ini semua tanda-tanda kasih sayang Allah SWT kepada kita.
Oh, kita dapat datang ni. Baru dapat datang. Tanpa kasih sayang Allah SWT, kita takkan dapat. Itu sebabnya bila saudara-saudara kita tak dapat datang, kita berdoa kepada Allah. Bukan kita hina. Sebab itu, kita nampak, kita sedar, kita tu bertanggungjawab. Tengok tuan-tuan. Bertanggungjawab. Mendoakan dia. Nampak saudara kita tak datang sembahyang? Bertanggungjawab. Sebab silap sangka kita dah menyangka Allah Ta'ala tak betul. Na'udzubillah min zalik. Maknanya, tauhid kita, iman kita menjadi cacat. Itu pasalnya Allahumma ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang memiliki iman dan takwa, kurniakanlah iman takwa kepada saudaraku ini. Jadikanlah iman takwa itu nur di dalam hidup dan penghidupannya. Jadikanlah iman dan takwa itu pemimpin dalam hidup dan penghidupannya. Ya Allah ya Tuhanku, jika kau matikanlah saudaraku ini, matikanlah dalam iman dan takwa. Janganlah kau matikan dia di dalam kufur dan maksiat. Ya Allah, kupohon padamu ya Allah, hidupkanlah saudaraku ini dalam mengingatimu, dan tak kala dia mati, pertemukanlah dia denganmu ya Allah. Itulah sifat orang tauhid. Orang tauhid apa? Orang beriman. Orang beriman. Siapa orang beriman? Adalah tauhid. Tauhid itu orang beriman. Dan iman itu mempunyai rukun 6. Kurang satu bukan disebut beriman. Mesti sempurna ke-6. Terzahir rukun iman menjadi Islam. 5 rukun Islam. Kurang satu tak sempurna Islamnya. Usahalah nak bercakap, nak pegang akidah, nak pegang apa semua-semua tu. Tak. Jadi itu kuncinya. Baik. Lagi 5 minit kita tu nak azan. Saya diberi tahu 5 minit nak azan, berhentilah Ustaz. Sekarang ni 1.5 lagi 5 minit. Kesimpulannya ialah segala perbuatan kita, segala tutur kata kita, segala tasbih hati kita adalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Apa di sini? Ikrar kita. Aku dapat duduk, aku dapat bersolat, aku dapat ini. Itu sebabnya masa dulu saya tu 15 tahun yang lampau masa menjadi mantan imam tu, pada hari Jumaat saya ingatkan kepada jemaah, betulkan jemaah, betulkan itu saf. Betulkan saf. Berdiri rapat-rapat. Perbetulkan solat kita dengan ikhlas. Kasim dia sambung. Perbetulkan solat kita dengan ikhlas. Dan perbetulkan ikhlas kita dengan meninggalkan segala kekuatan-kekuatan kita. Jadi yang wujud hanya kekuatan Allah SWT. Naiklah saksi bahawa solat ini, bahawasanya kita membenarkan iman kita kepada Allah dan juga Rasul. Ingat tuan-tuan, siapa yang tak bersolat berarti meruntuhkan iman dia kepada Allah dan Rasul. Sebab Rasul itu perbuatan yang solat tu, di dalam perbuatan kita tu yang kita buat solat tu, itu perbuatan Rasul. Hakikat perbuatan kita tu perbuatan Rasul solat. Hakikat perbuatan Rasul dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kalau tak bersemayang rosak semua sekali. Dia bersemayang bermaksud membenarkan. Makna kita semayang ni membenarkan saja.
membenarkan saja. Membenarkan apa? Membenarkan akidah kita, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah, tetamu Allah sekalian. Jadi setakat ini saja julung-julung kali yang kita bersama. Ya, yang baik itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika didapati kekurangan-kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'dana li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hamdin wa ghammin ma sya'allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridhain wasi'atin asbulillah wa li kulli utubatin subhanallah wa li kulli dzambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dhikin hasbiyallah wa li kulli qada'in wa qadarin tawakkalna 'ala wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah ada rezeki dapat kita bersama-sama pada masa dan waktu yang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku pihak bersama tim besar mohon maaf dengan tuan-tuan yang ini berada dalam di sini ada pengumuman yang pertama COVID hari ini Klinik Kesihatan Kota Damansara bersama Majlis Kota Damansara akan mengadakan saringan kesihatan kedua pada hari ini Jumaat 3 Februari 2023. Pemeriksaan kesihatan akan diadakan di ruang bacaan masjid selepas solat Jumaat. Para jemaah yang berkepanjangan dijemput hadir bagi mendapatkan pemeriksaan kesihatan sebagai satu persediaan menjelang Ramadan yang bakal dilakukan. Yang kedua, problem pada hari esok Sabtu 4 Februari 2023, Azwan Mereka bersama dengan Majlis Kota Damansara akan mengadakan khusus asas haji bersiri secara percuma. Khusus asas haji akan diadakan mengikut tarikh yang ditetapkan bermula pada hari esok sehingga 8 April 2023. Sebarang maklumat boleh duduk pada poster hebahan media sosial dan banner atau boleh duduk di pejabat urusan plastik. Yang ketiga, Majlis Kota Damansara akan melancarkan program kerajaan Iyam Ramadan bermula pada hari ini. Maklumat lanjut boleh duduk pada poster hebahan program. Orang penyertaan boleh didapatkan di pejabat Majlis Kota Damansara atau penyertaan atas saja melalui Google Form. Semoga program kerajaan Iyam Ramadan ini membuka ruang dan peluang kepada kita dalam terus mengejar kemarisan pada Ramadan. Yang keempat, pihak pengurusan Masjid Kota Damansara berbesar hati ini berfungsi jumlah kutipan bulanan, tabung kutipan Jumaat dan tabung mingguan tidak termasuk sumbangan online adalah berjumlah